Kita sedar atau tak sedar, kita berdoa mohon pada Allah 17 kali sehari semalam. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Apa kali? 24 jam tu 17 kali. Tapi kita tak ambil perhatian. Kerana Fatihah wajib baca dah. Cuba perhatikan betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kalau tak ikut tarekat saya tak tahu. Tetapi kerana saya ikut tarekat, tiba-tiba saya diberi jawapan oleh Allah. Ya. Kau tengoklah ayat 27, 28 surah Ra'd. Aku dah jawab dalam ayat 27, 28 surah Ra'd. Tuan-tuan, maksud saya, bila kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Haji, tengok ayat 27, 28 surah Ra'd. Tapi Haji tak dengar sampai sekarang. Betul tak? Kalau dengar, inilah jawapannya. Ayat 27, 28 surah Ar-Ra'd. Saya baca yang berkaitan. Akhir ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Ini jawapannya. Bila kita berdoa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab, wa yahdi ilaihi man anab. Kita tak dengar ya. Tapi pagi ini kita dengar. Apa jawapan Allah? Wa yahdi ilaihi man anab. Cuba baca semua. Wa yahdi ilaihi man anab. Tengok nanti Quran akhir ayat 27 surah Ra'd. Jadi Allah dah jawab. Apa maknanya? Wahai hamba-Ku, Tuhanmu Allah sentiasa melimpahkan hidayahnya kepada orang-orang mukmin yang melakukan inabah kepadanya. Apa itu inabah? Ada dihuraikan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang melakukan inabah kepada Allah itu ialah orang yang ada 3 ciri. Pertama, beriman, alhamdulillah, semua ada. Betul tak? Yang kedua, beramal saleh, alhamdulillah, semua ada. Yang ketiga, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mutmainnah dengan zikrullah. Ini yang tak ada. Sehingga kita bersolat 10 hari sini pun belum tentu lagi. Cuma kita harapkan mudah-mudahan kita solat semua-semua 10 hari, Allah jadikan hati kita mutmainnah. Bila ada 3 ni, dapatlah hidayah. Timbul masalah tuan-tuan. Masalah apa? Mereka yang berkuasa di bidang agama. Bila kita percaya ada hidayah macam ni, maka mereka kata, bukan saja orang ramai lah, orang-orang alim. Islam kan dah sempurna. Buat apa lagi nak hidayah-hidayah? Memanglah agama Islam dah sempurna. Tapi kita sentiasa perlukan hidayah Allah. Kalau tidak, takkanlah Allah wajibkan kita minta hidayah 17 kali. Itu bukan main-main. Bukan kita semua faham. Bismillah itu saja pun kita belum faham. Betul tak? Tanyalah Ustaz. Ustaz, boleh terangkan saya tak apa hakikat Bismillah? Tak tahu. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Seluruh ulama jadikan ini doa. Itu saja. Jadi ya, bila kita beriman, beramal saleh, kita banyakkan zikir, hati kita mutmainnah. Ketika itulah datang hidayah daripada Allah. Hidayah ini sentiasa dibuka oleh Allah sepanjang masa. Kita perlu hidayah, sentiasa perlu hidayah Allah. Tapi itulah, ada 3 syarat. Jadi kita nampak tak pentingnya kita ambil tarekat, pentingnya kita bersolat supaya kita dapat memenuhi syarat ketiga. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Saya dulu solat pertama dah 5 hari. Kata zikir solat ni hati mutmainnah, tapi semakin rungsing ni. Kenapa rungsing tuan-tuan? Ada 16 orang lelaki yang solat sama. Kita dengar-dengar, curi dengar.
Dia dah ini. Saya ketinggalan. Macam mana ni? Jadi saya tanya seorang khalifah tua yang jaga saya, Pak Cik, macam mana Pak Cik selok dulu? Boleh zikir dengan baik? Ustaz pulun lah. Apa makna pulun tu? Saya pun tak tahu ya. Bukan bahasa Johor. Ustaz ambil wudu, dah bersuci, terus ke dewan solat, carilah waktu yang sesuai. Lepas sarapan pagi ke, Ustaz semayanglah. Yang mereka sangka duduk berzikir dengan satu kafiah itu. Ustaz duduk, jangan batalkan kafiah itu terus 3 jam hingga 4 jam. Itulah pulun zikir. Dulu saya buat macam tu lah kalau jadi. Saya pun tiru. Jangan ingat lagi, ingat Allah saja. Saya buat tuan-tuan, sekali adalah peningkatannya, 2 kali ada peningkat sikit. Hari yang kelima malam ke-6 barulah betul kan? Itu pulun zikir. Saya dapat istilah pulun zikir kat situ lah. Barulah tahu gitu. Jadi memang suluk itu untuk zikir. Barulah saya faham. Tapi pengalaman itu bagus juga. Sebab kalau saya tak lalui, saya tak ada cerita. Ini kan banyak yang suluk sini berada dalam keadaan zikir dengan tak zikir. Ya. Kadang zikir, kalau mau, tak zikir, sebatilah. Masuk dalam kelambu masing-masing, siapa nampak tak. Kalau zikir, masuk kelambu baring terus, tidur. Siapa tahu, yang jaga bukan nampak, kelambu pula gelap, tak nampak. Sebab itu ada yang terlajak tidur subuh tak terkejut. Apa hal pun tuan-tuan. Yang kedua, ikut ayat tadi 27, 28 surah Ra'd, orang yang berkat bersolok seperti kita, insya-Allah Allah akan melimpahkan hidayahnya sepanjang masa. Kerana kita perlu hidayah. Tuan-tuan boleh baca kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Dalam kitab itu Imam Ghazali ada terangkan perlunya hidayah. Kata Imam Ghazali, mula-mula saja dalam buku itu saya ulas sikit. Siapa yang nak beramal mesti berilmu. Sesudah berilmu tak boleh terus amalkan. Kalau terus diamalkan, nak beramal berat, susah payah, malas. Takdirnya boleh amalkan, Allah susah nak terima dan susah nak mendapat hidayah Allah. Sebab itu kata Imam Ghazali, bila dah ada ilmu, tobat dulu. Dah tobat, baru beramal. Nanti mudah beramal, mudah diterima, mudah dapat hidayah. Betul lah. Sebab itu, wa yahdi ilahi man anam. Anabah itu, inabah itu ialah tobat nasuha. Kita bersolok ini, sedar tak sedar, insya-Allah Allah akan tingkatkan taubat kita ke tingkat inabah. Ini kita semua tak sedar. Bukan kerja kecil tuan-tuan, kerja besar. Apa buktinya? Buktinya banyak. Ada yang nak balik zikir di sini dah banyak hari, tak lepas-lepas, tak boleh zikir nak balik. Tiba-tiba bila nak balik ingat dah kereta ada azimat. Ambil azimat itu bakar, baru boleh berzikir. Banyak kes-kes macam ni tuan-tuan. Sini tak ada zikir, ingat di rumah ada apa, pagar rumah, ingat ada itu, ada ini. Itu kan semua membantu menyampurnakan taubat itu. Yang belajar beramal dengan berbagai-bagai ilmu sesat, sampai sini baru sedar, lalu taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah, ditingkatkan ke tingkat inabah. Bila sampai ke tingkat inabah, barulah tercapai 3 ciri tadi. Beriman, kedua beramal saleh, ketiga hati mutmainah dengan zikrullah.